Rozaimi pergi Kelantan syafaat tak ada, kena halau. Rozaimi, kenapa tak jumpa Nabi Adam minta syafaat? Itu hari Dr. Mazhar, awak pun silap. Yang awak pergi lari kena kejar tu buat apa? Bukankah Rozaimi kat sebelah? Patut kalau saya jadi awak kan. Ni, kontak Nabi Adam ni tak boleh jadi ni. Danger Mi, danger. Mata juga tangan kita Mi. Minta syafaat dengan Nabi Adam. Si kawan kita tu yang ada protector, Rozaimi. Sampai hari ni aku tak pernah dengar dia sound. Takkanlah kau tak nak sound direct. Yalah, aku bukan standard kau. Tapi jangan lupa, selagi kau tak jawab, selagi tu aku kejar kau. Pakailah sanad Nabi Adam. Allah kau ni. Nasib baik kau dengan Mazhar tak jadi apa-apa tu hari. Dengar belum hadis yang pasal kita akan minta syafaat daripada Nabi-Nabi di hari kiamat. Baik. Hadis ni riwayat Imam Al-Bukhari. Baik. Kata Anas, Nabi SAW bersabda, Yajma'ullahu an-nasa yawmal qiyamah. Di hari kiamat nanti ni, Allah akan menghimpunkan manusia. Kita akan bangkit daripada kubur nanti. Setelah kita mati, kita akan bangkit daripada kubur. Yang mana semua daripada kita bila bangkit daripada kubur ni, semuanya tidak berpakaian, tidak berkhitan dan tidak berkasut. Seperti mana yang disebut di dalam hadis, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah hufatan uratan ghurla. Kamu berada dalam keadaan yang tidak berpakaian, tak ada selipar, tak ada pakaian dan tidak bersunat. So ini sebab. So Anas cerita hari kiamat berlaku. Nabi kata, Anas kata Nabi SAW pada hadis ni dia cerita. Dia kata yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah Ta'ala akan menghimpunkan manusia pada hari kiamat. Fayaqulun, dan mereka mengatakan, ni kita lah ni. Sampai hari kiamat nanti sama-sama kita akan mencari, akan berinteraksi sesama kita. Masing-masing duk carilah. Nak cari apa? Mereka kata, law istashfa'na ala rabbina hatta yurihana min makanina. Kenapa tidak kita mencari seseorang yang boleh menjadi syafi', seseorang yang boleh memberikan syafaat kepada kita di sisi Tuhan, supaya Tuhan menyegerakan urusan kita di padang mahsyar ini. So bila kita dekat padang mahsyar nanti ni, keadaan sukar, matahari dekat, keadaan panas, ada orang yang lemas dalam peluh dia, ada orang yang peluh dia sampai ke telinga pun ada juga, maksud lemah. Ada orang yang peluh sampai 2 km, 4 km, 70 km. Maksudnya dalam keadaan yang mengalir tu punya jauh, dalam keadaan yang sukar. So kita mencari kabel. Kabel ni dalam istilah syarak dipanggil syafaat. Kita sama-sama akan pergi, kita akan berinteraksi sesama kita. Maksudnya kenal lah ni. Jom, dia kata, kita pergi cari supaya Allah bagi kita kabel. Carilah seorang-seorang. So kita pun pergi. Fayatuna Adam. Kita akan pergi berjumpa dengan Adam. Fayaqulun. Kita jumpa dengan Adam dan kita kata, Antal ladzi khalaqaka Allahu biyadihi. Wahai Adam, engkaulah satu orang manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dengan tangannya. Nafaqa fika min ruhi. Allah Ta'ala meniupkan pada engkau ruhnya. Wa amara al-malaikata fasajadu lak. Dan Allah mengarahkan malaikat supaya sujud kepada engkau. Fashfa' lana 'inda rabbina. Maka beri
fashfa' lana, berikan kami syafaat di sisi Tuhan kami. Bila kita minta pada Adam, Adam kata lastu hunakum, aku tak boleh bantu, aku tak layak, aku tidak seperti mana yang kau sangka. Kita duk sangka Adam ni hebat sampai boleh bagi syafaat, tapi Adam kata semua kelebihan yang kamu sebut, yang kamu sangka aku boleh minta syafaat ni, sebenarnya aku tak sampai lagi martabat tu. Wa yadhkuru khati'atahu, dan Adam sebut kesilapan yang pernah dia buat pada Tuhan. So Adam sebut kesilapan. Apa kesilapan Adam? Dia pergi makan pokok tu, dia pergi makan pokok larangan tu, sedangkan Tuhan tak bagi. Fa azallahuma syaitan, syaitan gelincirkan Adam dan Hawa, sehingga mana mereka ingkar dengan arahan Tuhan dan mereka dihalau pergi ke dunia. So itu satu kesilapan, dan Adam kata inilah kesilapan yang menyebabkan aku tak boleh untuk minta syafaat, tak layaklah nak minta syafaat ni. Wa yaqul, Adam kata pergilah berjumpa dengan Nuh. Kemudian kita pun akan pergi jumpa Nuh. Nuh kata aku tidak mampu, aku tidak layak. Dan Nuh menyebut kesilapan dia. Iaitu apa kesilapan Nuh? Dia mempersoalkan tindakan Allah tidak menyelamatkan anak dia, sedangkan itu anak dia. Allah Ta'ala tegur Nabi Nuh. Allah Ta'ala kata itu bukan anak engkau, kerana dia tak beriman dengan kau. Okey? Baik. Pergi jumpa dengan Ibrahim, yang Allah Ta'ala jadikan dia sebagai Khalil. Maka kita pun jumpa Ibrahim. Kita kata pada Ibrahim, minta supaya Ibrahim bagi syafaat. Minta Ibrahim bagi syafaat. Tambah syafaat ni pada Ibrahim kira memang okey lah kot, sebab Ibrahim ni Khalil. Kita pergi jumpa Khalil. Pergi jumpa Khalil Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim ni digelar sebagai Abul Anbiya, bapa segala Nabi. Ibrahim kata aku pun tak boleh, aku tak layak juga. Dan dia menyebut kesilapan dia. Apa kesilapan Ibrahim yang menyebabkan dia tak layak? Ibrahim ada menggunakan helah yang dia menipu. Sebenarnya bukanlah menipu sangat, dia guna helah. Macam mana guna helah? Dia pergi pecahkan berhala orang kafir. Bila orang kafir tanya, kan, dia kata apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Bahkan yang melakukan perkara ini yang paling besar sekali. Jadi Ibrahim pun sebut benda yang menyebabkan dia tak layak untuk jadi syafi'ah, untuk minta syafaat. Dia kata pula itu Musa alladhi kallamahu Allah. Pergi jumpa Musa yang mana Allah Ta'ala bercakap dengan dia. So fayatunahu, kita pun datang. Fayaqul lastu hunakum, aku tak mampu juga, aku tak layak juga. Fayadhkuru khati'atah, dia menyebut satu kesilapan dia. Apa kesilapan dia? Dia pergi tumbuk orang sampai mati ya. Itu Isa, pergi jumpa Isa. Fayatunahu, kita jumpa Isa. Kita pun pergi jumpa Isa. Fayaqul lastu hunakum, Isa kata kat kita aku tak mampu juga, aku tak layak juga. Pergilah jumpa Muhammad. Isa kata pergi jumpa Muhammad. So kita pun pergi jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik, kita kata apa kat Nabi Muhammad? Kita kata, dia kata, Isa kata itu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Pergilah jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang mana telah diampunkan dosanya apa yang dahulu dan telah lalu. Fayatuni, maka mereka pun kata Nabi mendatangi aku, jumpa aku. Fa'asta'dhinu ala rabbi, minta syafaat kat Nabi. Nabi pergi, Nabi pun minta izin pada Tuhan. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida, bila aku tengok Tuhan, aku pun terus tunduk dalam keadaan sujud. Kerana Tuhan ni maha agung, so kita sujud. Nabi sujud di hadapan Tuhan. Fayada'uni masya-Allah, maka Tuhan pun tinggalkan aku selama mana yang dia inginkan. Summa yuqalu li, kemudian dikatakan padaku, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu. Sal tu'dah,
minta, engkau akan diberikan. Wa qul yusma', bercakaplah, kerana percakapan kau akan didengari. Washfa' tushaffa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fa arfa'u ra'si, kata Nabi, maka aku pun angkat kepalaku. Baik. Fa arfa'u ra'si, aku angkat kepalaku. Fa ahmadu rabbi bitahmidin yu'allimuni, dan aku memuji Tuhan dengan satu pujian yang Tuhan ajar aku. Summa ashfa', kemudian Nabi minta syafaat. Fayahuddu li haddan, kemudian Tuhan arahkan, Tuhan bagi tahu kat Nabi, ni kawasan ni. Tuhan bagi tahu satu kawasan, Tuhan kata yang ni boleh keluar daripada neraka. Summa ukhrijuhum minan nar. Rupanya syafaat dalam hadis ni, syafaat selain daripada syafaat di padang mahsyar, ada satu lagi syafaat. Apa dia? Syafaat orang Islam keluar daripada neraka. Ada orang Islam yang akan masuk neraka, dan dengan syafaat Allah, dengan syafaat Nabi, Nabi keluarkan mereka daripada neraka. Okey? Summa ukhrijuhum minan nar wa udkhiluhumul jannah. Aku masukkan mereka ke dalam syurga. Summa a'ud, kemudian aku kembali, fa aqa'u sajidan mislahu. Aku turun sujud kali ketiga dan kali keempat, sehingga dalam neraka tak ada siapa lagi yang tinggal daripada orang yang ada tauhid, melainkan orang yang dikekalkan ataupun ditahan oleh Quran. Maksudnya Nabi akan terus minta syafaat pada Tuhan, keluarkan orang daripada neraka, sehinggalah yang tinggal dalam neraka tu orang yang ditahan oleh Quran. Siapa ditahan oleh Quran? Orang yang tak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya orang yang kafir akan kekal terus dalam neraka dan tidak keluar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kalau korang rasa korang ada hujah, kan? Allah Ta'ala tu kita boleh jisimkan, pasal itu mengikut Al-Quran. Kita boleh jirimkan, kerana itu kata-kata Al-Quran. Al-Quran pun sebut. Apa? Aku tak nak salah ke Arab. Pak Arab ni aku nak berhati-hati. Pak akum aina ma kuntum. Kita tak kata, tapi orang kata kita kata. Ataupun dalam bahasa mudahnya, taqwilun nas bima lam yaqulu. Mengatakan manusia, mengatakan tetapi dia tak kata pun. Di dalam kaedah syarak disebut, la yunsabu ila sakitin qaul. Tidak boleh disandarkan kepada orang yang diam itu sebarang kata-kata. Dia diam, kita tak boleh kata dia kata. Bahkan kalau kita kata dia kata dalam keadaan dia diam, ataupun dia tak berkata sedemikian, kita telah termasuk dalam satu dosa yang besar, iaitu dosa buhtan, dosa iftira, dosa mendustakan orang. Bila sesiapa yang terlibat dengan dosa mengatakan sesuatu yang orang tak kata, kita terlibat dengan dua kesalahan. Paling kurang dua kesalahan. Kesalahan yang pertama, kesalahan kita pada orang yang kita sandarkan kepada dia kata-kata. Kesalahan tu dah berlaku dah. Contoh, saya pernah kena. Orang tanya saya tentang satu soalan. Benda ni jadi teruklah pada saya. Iaitu orang tanya saya satu soalan. Soalan dia mudah aja. Bila kita kata Allah di langit ataupun Allah di atas arasnya, orang mengatakan kita telah mengatakan Allah bertempat. Saya jawab, saya kata mengatakan Allah di atas langit tidak melazimkan kita mengatakan Allah itu bertempat. Kerana Allah Ta'ala itu pun kita tak pernah tengok. Allah itu ghaib. Kita hanya beriman seperti mana yang disebutkan oleh Quran dan seperti mana yang disebutkan oleh hadis. Sama seperti mana kita percaya Allah Azza wa Jalla itu maha hidup, tetapi tak sama dengan makhluk yang hidup. Jadi saya sebutlah, saya nak hurai. Saya kata kita mengatakan benda yang hidup itu berjisim. Benda yang hidup tu berjisim. Semua benda hidup berjisim. Tapi kita kata Allah tak sama dengan makhluk. Allah maha hidup, tapi Allah tak berjisim. Boleh pula. Maksud saya nak kata, seperti mana kita boleh kata Allah itu maha hidup tapi tidak berjisim, maka seperti itulah kita kena percaya Allah di atas langit
tetapi tidak bertempat. Tapi golongan ni, dia hentam saya dengan mengatakan, Rozaimi kata Allah berjisim. Saya pening. Kok mana saya kata? Saya tak pernah kata. Kan? Jenuh kita nak defend diri dengan benda yang kita tak pernah kata. Jadi orang yang memulakan fitnah ini, dia bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala nanti. Dia kena jawab. Kenapa kamu kata pada Rozaimi benda yang dia tak kata? Pertama, dia bertanggungjawab dengan saya. Orang yang mula-mula menyebarkan benda ni, bertanggungjawab pada saya lah. Nanti kita selesaikanlah. Kan? Di hadapan Allah Ta'ala nanti. Kesalahan yang kedua, ialah apabila sebaran dia tu menyebabkan orang lain percaya dan orang lain mula fitnah saya. Orang yang mula-mula tu kena bertanggungjawab. Sebab Nabi SAW menyebutkan di dalam hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, ila akhiril hadis. Sesiapa yang memulakan jalan yang buruk, sesiapa yang tunjukkan satu jalan yang buruk dalam agama ni, maka dia akan menerima dosa atas amalan dia, dan dia juga akan menanggung dosa orang yang mengikuti dia. Jadi bahaya, takwil ni bahaya. Dan dia juga termasuk dalam syahadatuz zur, memberikan penyaksian yang palsu.